Buat apa tu? Hari ni kita nak belajar tajuk baru tau. Semua dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, jom kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selamat dan sentiasa sihat berada di rumah. Jangan lupa jaga kesihatan anda. Hari ini kita nak belajar tentang adab dengan jiran-jiran kita. Mari kita tengok satu persatu. Kalau awak semua perasan, di tempat yang awak tinggal sekarang ni, di rumah yang awak tinggal, mesti ada orang yang duduk di hadapan rumah awak maupun di kanan rumah awak atau di sebelah kiri rumah awak. Ada juga yang duduk di belakang rumah awak. Jadi, inilah yang kita panggil sebagai jiran. Dan maksud jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah kita ataupun rumah seseorang. Atau jiran ini kita panggil sebagai tetangga. Sekarang, mari kita tengok dalil yang mewajibkan umat Islam untuk menghormati jirannya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia menyakiti jirannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi dekat sini, hadis ni bagi tahu kita bahawa janganlah kita menyakiti jiran kita. Apa-apa saja perbuatan atau percakapan kita yang boleh menyakitkan hati jiran kita, maka sangat dilarang dalam Islam. Maka hukumnya berdosa dan wajib untuk kita mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Ada antara jiran-jiran kita yang tak sama macam kita. Ada jiran kita yang agamanya lain dengan kita. Mungkin agamanya Hindu, agamanya Buddha atau sebagainya. Dan budaya mereka juga berbeza mengikut bangsa mereka. Ada yang berbangsa Cina, berbangsa India dan sebagainya. Ramai sangat. Jadi, sebagai jiran yang baik, adalah wajib untuk kita menjaga hak-hak jiran kita. Jom kita tengok hak jiran. Antara hak jiran yang perlu kita jaga dalam bentuk perbuatan ialah, yang pertama, kita mestilah menjaga ketenteraman supaya tidak mengganggu jiran-jiran kita yang lain. Contohnya, kita tak boleh buat bising di rumah kita kerana ia akan mengganggu jiran-jiran di sekitar kita, kerana mereka inilah yang tinggal berdekatan dengan kita. Dan jika kita tak mahu mereka ganggu ketenteraman kita, kita kena buat perkara yang sama. Yang kedua, ziarah jiran kita yang sedang sakit. Contoh, kita baru dengar jiran kita aksiden. Lebih baik kita pergi ziarah dan bawa apa-apa buah tangan supaya dapat meningkatkan semangat dia, bagi kata-kata semangat dan bantu dia jika dia perlukan. Yang ketiga, pernah tak kita terbau bau makanan yang dimasak oleh jiran-jiran kita? Kadang-kadang kita pun terliur kan? Jadi, apabila kita masak, adalah lebih baik kalau kita lebihkan masakan itu dan bolehlah kita bagi kepada jiran-jiran sekitar kita. Amalan sedekah banyak pahalanya. Seterusnya, hak jiran dalam bentuk percakapan yang mesti kita jaga. Kita mestilah selalu jumpa dengan jiran-jiran kita kan? Kita selalu berinteraksi dengan mereka, kita selalu bercakap dengan mereka. Jadi ada beberapa perkara yang perlu kita jaga dan Islam sangat menggalakkannya.
Yang pertama, kita haruslah menasihati jiran kita jika mereka ada melakukan kesalahan. Dan nasihat yang kita berikan hendaklah dalam bentuk yang paling baik dan sopan agar mereka tidak terasa. Contohnya, jiran kita buat bising di waktu malam. Jadi, kita tak bolehlah datang jumpa mereka dan marah dengan mereka. Jadi, mereka akan lebih marah dengan kita. Kita datang dan cakap dengan sopan, mereka akan lembut hati dan keharmonian dapat kita jaga. Kedua, apabila jiran kita menerima sesuatu kejayaan, ucapkanlah tahniah kepada mereka dan beri sokongan moral agar mereka dapat lebih bersemangat untuk meneruskan kejayaan mereka. Sama-sama happy, apa salahnya kan? Dan yang ketiga, kita mestilah menjaga pertuturan kita ketika bercakap dengan mereka. Ada jiran kita yang lebih muda dari kita, ada jiran kita yang lebih tua dari kita. Jadi, gunakan bahasa yang baik sewaktu bercakap dengan mereka. Kita tak boleh datang ke mereka dan bercakap macam kawan-kawan, kerana jiran kita ni ada pelbagai dan semua jiran kita tak sama macam kita. Jadi, gunakanlah bahasa yang baik, pertuturan yang baik agar sama-sama kita dapat menjaga keharmonian kejiranan kita. Seterusnya, kita juga harus jaga hak jiran dalam bentuk emosi. Contohnya, yang pertama, kita sentiasalah bersangka baik dengan jiran-jiran kita. Kita tak boleh selalu menghukum mereka. Mungkin ada perkara yang kita tak tahu berlaku dalam rumah mereka. Jadi, selalulah kita bertanya khabar dan berprasangka baik dengan mereka, seperti mana kita nak orang lain sangka baik dengan kita. Kenapa kita kena buat semua ni? Kenapa kita perlu beradab dengan jiran-jiran kita? Mestilah ada kebaikan dia. Yang pertama, kita akan diredai dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mestilah kediaman kita atau tempat tinggal kita akan jauh dari unsur-unsur negatif, kerana adab-adab yang disebutkan tadi telah kita jaga dengan baik. Dan seterusnya, yang ketiga, kepentingan adab dengan jiran ini ialah kita dapat meningkatkan ekonomi negara, dapat meningkatkan keharmonian dalam negara kita. Jadi, negara Malaysia kita akan menjadi contoh di mana masyarakatnya saling hidup bersatu padu walaupun berbeza agama, berbeza bangsa. Sekarang, Ustaz nak bagi satu tazkirah, cerminan diri. Kalau jiran kita selalu sebut kebaikan tentang kita, maknanya adakah kita seorang yang baik ataupun kita seorang yang jahat? Mestilah kita selalu berbuat baik pada jiran. Tapi, kalau kita dengar jiran kita cerita perkara yang buruk tentang kita, adakah salah dia? Atau sebenarnya kita memang tidak menjaga adab dengan jiran? Jadi, Ustaz nak semua fikir-fikirkan. Kalau kita nak orang kata baik tentang kita, kita mestilah menjaga adab yang telah digariskan oleh Islam. Allah dan Rasul telah memberikan garis panduan kepada kita dan kita haruslah melaksanakannya. Saya harap semua sekali dapat terima pengajaran pada hari ini, iaitu adab dengan jiran kita. Memandangkan sekarang kita semua duduk di rumah dan jiran-jiran kita pun ada di rumah. Jadi, jagalah keharmonian. Selamat berjaya. Semoga semuanya sihat lawan COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum.